Hari ini apa yang kita ingin fokuskan bersama dengan Ketua Eksekutif ISEP UiTM ialah mengenai norma baharu pengurusan pengajian tinggi. Dan di sebelah saya hari ini bersama dengan Profesor Dr. Azizul Halim Yahya. Assalamualaikum. Syafiqah. Ya. Sihat hari ini, Prof? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raya bagaimana, Prof, tahun ni? Raya norma baru. Norma baru, Norma baru. Tak boleh balik kampung? Tak ada. Kampung mana, Prof? Saya sebenarnya kampung saya di Kuala Lumpur je. Boleh rentas negeri lah, Prof. Baik. Okay. Ya. Berbalik kepada mukadimah yang saya katakan sebentar tadi. Kementerian Pengajian Tinggi menyatakan segala aktiviti PNP perlu dilakukan dalam talian sehingga 31 Disember ni. Pandangan Prof sendiri bagaimana? Apa yang saya boleh katakan di sini bahawa apa yang berlaku sekarang atau baru ini semuanya ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Di mana perkara yang tidak pernah kita sangka dan kita duga telah berlaku. Secara tidak langsung kebiasaan kita telah berubah. Kebiasaan kita apabila berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ini iaitu bersemuka. Itu yang kita ketahui selama-lamanya ini. Di mana apabila siswa-siswi memasuki universiti, itu cara pembelajarannya. Tetapi apabila berlaku COVID-19 ini, di mana keberadaan kita adalah terhad, jadi bagaimana untuk memastikan bahawa pembelajaran dan pengajaran ini berlaku? Jadi apabila KPT, Kementerian telah mengumumkan bahawa pengajaran melalui online ini sehingga 31 Disember, memang kita tidak orang kata terkejut. Sememangnya sepatutnya begitulah caranya. Dan pada mulanya ramai daripada warga universiti agak ragu-ragu. Adakah ini cara yang terbaik? Adakah ini akan mencapai kualiti yang sewajarnya? Tetapi apabila telah dilaksanakan, alhamdulillah ramai mengatakan bahawa sama sahaja. Jadi di sini apabila kementerian mengumumkan talian 31 Disember ini, maksudnya bahawa semua universiti termasuk UiTM kita sudah bersiap sedia untuk melaksanakan apa yang telah diarahkan demi untuk keselamatan kita semua. Baik. Sebelum kita lebih mendalami kepada norma baharu pengurusan pengajian tinggi ini, kita nak tahu terlebih dahulu ISEP ni, Institute of Continuing Education and Professional Studies, ISEP UiTM. Apa sebenarnya? Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang ISEP ni. ISEP ini sebenarnya dah lama diwujudkan di UiTM ni. Asal usulnya namanya INET. INET. Dan ISEP ini ditukar nama, di rebranding, di penjenamaan baru pada bulan November tahun lepas, iaitu untuk memfokuskan di dalam teknologi talian ini. Jadi apabila berlaku COVID ini, macam ibarat seperti macam dah tahu-tahu. Dah boleh ramal. Macam boleh ramal. Sebenarnya bukan itu ceritanya. Ya, jadi dengan ISEP ini bermakna dengan teknologi yang banyak sekarang yang sedia ada ini, kita telah menggunakannya untuk pengajaran dan pembelajaran secara online. ISEP ini juga sebenarnya bertujuan objektif dia untuk memberi akses kepada mereka-mereka yang bekerja tetapi ingin melanjutkan pelajaran. Jadi mereka mengambil program di ISEP. Program ini sama saja di UiTM, sama saja, tetapi melalui talian. Dulu kita gunakan dan dinamakan EPJJ. Ya, inilah antara secara talian atau secara maya ini. Dan sekarang apabila berlaku COVID ini, alhamdulillah kita sudah ada. Infrastruktur tu kita dah ada. Memang betul lah UiTM di hatiku memang maju betul. Sebelum COVID-19 memang sudah pun bersiap sedia. Bersiap sedia dengan segala teknologi yang ada di pasaran sekarang ini. Dari segi teknologi kita boleh lihat UiTM memang sudah bersiap sedia. Tapi bila kita nak bercakap mengenai norma baharu ni, dia bukan sahaja melibatkan teknologi, tapi juga persiapan mental dan juga persiapan daripada seorang pensyarah itu sendiri, daripada pelajar itu. Dan juga pentadbiran sekali akan berubah daripada norma baru ni. Bagaimana persiapan? Ia berlaku secara serius apabila kerajaan mengumumkan PKP MCO pada 18 Mac tempoh hari. Apabila ianya berlaku, pihak universiti, pengurusan universiti telah bermesyuarat memikirkan apakah kaedah pembelajaran yang terbaik. Dan dalam masa 2 minggu, kita telah bersedia menyediakan segala garis panduan guideline
bagaimana untuk mengendalikan kuliah-kuliah tersebut. Segala arah-arahan yang terkini telah kita keluarkan dan pada bulan April kita mulakan kuliah secara talian. Dan apabila diumumkan 31 Disember, tidak mengapa. Kita dah sedia. Kita sudah sedia. Betul. Bagaimana dari segi penerimaan pelajar sendiri? Okey. Ya, penerimaan pelajar pada mulanya kita membawa berbincang dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Kita mendapatkan input daripada mereka. Dan pastinya tidak semua pelajar-pelajar memiliki akses sepertinya semua orang. Dan ada juga yang berada di luar bandar yang tidak ada talian internet dan sebagainya. Jadi bagi mengatasi masalah itu, kita menggunakan beberapa konsep iaitu ODL. Maksudnya ODL ni Open Digital Learning ini di mana boleh menggunakan apa sahaja kaedah. Iaitu guna WhatsApp pun boleh. Masing-masing pelajar semua ada telefon. Dia ada WhatsApp, dia ada Facebook. Betul. Cara itu pun kita boleh gunakan. Jadi dan bagi mana pelajar yang tidak berkemampuan, UiT insya-Allah UiTM akan memberi bantuan. Kita memberi bantuan talian internet dan sebagainya. Okey. Bila kita bercakap pasal norma baru ni, daripada tadi kita kata okey, UiTM sudah pun bersiap sedia, pensyarah pun sudah bersiap sedia, penerimaan pelajar pun kita boleh kata sambutan agak baik juga. Tapi mungkin ada tak isu berbangkit disebabkan norma baru ini? Isu pada mulanya memang tidak dinafikan ada. Di mana pensyarah-pensyarah yang mungkin dah biasa dengan kaedah-kaedah lama akan mengatakan bagaimana cara pendekatan itu boleh memastikan kita mencapai segala outcome ataupun objektifnya. Tetapi baru-baru ini kementerian telah mengumumkan, telah mengeluarkan panduan bahawa ada sebagai bahagian yang mungkin bidang-bidang tertentu, mungkin secara klinikal contohnya, mungkin boleh dibenarkan. Boleh dibenarkan. Ada kaedah-kaedah. Kita punya teknologi terkini seperti augmented reality contohnya boleh digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Macam satu lagi contoh masalah seperti latihan amali contohnya. Kita juga telah memikirkan apakah kaedah-kaedah bagi mengatasi masalah-masalah tersebut dan bekerjasama dengan pihak industri. Jadi alhamdulillah perkara itu telah diselesaikan dan norma baru ni memang menjadi norma baru sekarang. Telah diterima oleh pelajar dan juga oleh pensyarah-pensyarah dan juga pihak pentadbiran universiti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu kalau kita bercakap mengenai penerimaan. Pandangan Prof sendiri, bagaimana sebenarnya masa depan kita punya bidang pendidikan ini setelah norma baru telah pun dipraktikkan? Seperti awal tadi, saya berkata bahawa apa yang berlaku dah ada hikmahnya. Dulu kita terlalu bergantung dengan cara lama. Dengan adanya berlakunya COVID-19 ini, maka sekarang kita sudah bergerak kepada landasan yang baru, teknologi yang baru. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan bahawa cara pengajaran dan pelajaran yang cara baru ini, saya pasti akan berterusan. Akan diperkenalkan pada tahun-tahun akan datang sebab ianya telah mula diterima dan ianya begitu mudah untuk dilaksanakan dan pihak industri pun insya-Allah boleh menerima kelaikan-kelaikan yang berdasarkan yang sebegini sebab kualitinya sama sebab ukuran yang telah kita gunakan juga adalah sama. Cara pemarkahan pun sama. Pendedahan pun sama. Jadi itu dia. So, jadi saya lihat bahawa ini adalah cara masa hadapan. Hanya apa yang saya boleh sarankan bahawa kita perlu berbanyakkan kursus-kursus yang melalui talian ini. Dan pelajar-pelajar tidak akan hanya belajar di universiti tapi mereka boleh belajar di mana-mana saja, bukan saja di rumah atau di negara ini, negeri ini, tapi mereka boleh berada di negara-negara luar, tak kira di tempat mana, masih akan mendapat ilmu tersebut. Baik. Mungkin Prof boleh terangkan juga kepada penonton di luar sana apa sebenarnya inisiatif dari segi teknologi yang telah pun dilakukan oleh ISEP. Kalau kita tahu rasanya dalam bulan lepas kita ada menemukan salah seorang daripada Pitar kerana mereka sedang melakukan e-book. E-book dah ada, lepas tu segala research pun sudah dimuat turun di dalam nama web mereka. Selain daripada itu, apa lagi yang telah dilakukan oleh ISEP? Okey, ISEP telah memperkenalkan satu pendekatan iaitu satu aplikasi yang baru yang kita namakan U Future.
U-Future ini adalah satu aplikasi bersepadu dari segi aspek pengajaran dan pembelajaran. Di mana ianya talian sepenuhnya. Di mana di situ juga kita memberikan flexibility kepada pelajar dan pensyarah untuk menggunakan dengan aplikasi-aplikasi yang seperti yang ada pada hari ini. Iaitu contohnya kalau untuk bertemu bersemuka secara talian, seperti kita tahu kita boleh gunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Skype, Cisco, itu. Dan kita punya juga sendiri. Dan di mana ianya bersepadu, contohnya memudahkan untuk pensyarah memberi markah, akses buat penilaian, dan juga untuk mengedarkan assignment dan juga untuk pelajar berinteraksi secara bersemuka secara talian ataupun hanya merakamkan saja. Ini semuanya memberikan kaedah-kaedah yang dikatakan fleksibel. Jadi U-Future ini ada salah satu, saya rasa, kaedah yang agak terkehadapan. Banyak lagi yang saya boleh kongsikan di sini, di mana sekarang ni digunakan sepenuhnya. Dan malah satu lagi yang saya ingin kongsi, bukan saja UiTM tetapi di universiti lain kita juga menggunakan MOOC, Massive Open Courses ini. Di mana contohnya MOOC ini, di mana kita menawarkan segala bentuk kursus melalui talian, dan sekarang ini kita sudah ada 170,000 pelajar. Dan pelajar ini bukan saja datang daripada Malaysia tetapi datang daripada lebih 150 buah negara yang mengambil kursus-kursus. Bukan mengambil degree kita tapi mengambil kursus-kursus. Jadi bayangkan, dengan kaedah ini sebenarnya telah diterima oleh satu dunia. Dan sekarang kita akan memperkemaskan lagi, memperbaiki ataupun meningkat lagi tahap kemampuan sistem ini. Baik, jadi kita boleh simpulkan di sini sebenarnya UiTM telah pun bersiap sedia untuk norma baharu pengurusan pengajian tinggi ini. Dan kita ingatkan sekali lagi kepada adik-adik di luar sana yang sedang pun membuat permohonan UPU, siapa-siapa yang telah pun bermohon kepada UiTM, dan jika gagal jangan lupa buat rayuan kerana UiTM telah pun bersiap sedia. Dan senang kalau belajar dekat UiTM ni, UiTM di hatiku. Baik, apa pun, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Azizul Halim Yahya kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Dan sekarang